What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ni sementara kita nak tunggu chapter 1012 keluar, aku nak ngajak korang borak-borak jap sambil berteori ringan-ringan tentang The Last Road Poneglyph. By the way, kepada yang belum lagi tengok video aku pasal spoiler chapter 1012 yang aku buat sebelum ni, korang boleh tengok lepas ni. Link aku tinggal kat description, okay? Alright, Road Poneglyph. Bagaimana yang kita tahu, Road Poneglyph is a very crucial item untuk diperolehi bagi membolehkan seseorang lanun itu dapat sampai ke Laugh Tale. Dalam chapter dan episod sebelum-sebelum ni, kita dah dapat saksikan flashback Oden yang bersama-sama dengan Roger. Roger telah mendedahkan bahawa dorang dah sampai dah pun kat satu pulau terakhir, tapi at some point post dorang jadi meragam. Dan Roger telah mendapatkan bantuan Oden untuk bacakan isi kandungan Poneglyph untuknya, yang mana dia dah sangat-sangat pasti bahawa Road Poneglyph lah kunci untuk ke Last Island sebenar. Dan finally dorang pun sampai ke sana. Dan sebagaimana yang kita tahu juga, lokasi Road Poneglyph ni satu ada dekat Zou, satu lagi ada dekat Whole Cake Island, satu lagi ada dekat Wano, dan satu lagi still menjadi tanda tanya. Dulunya ada di Pulau Fishman dan sekarang lokasinya masih menjadi misteri. So, tanpa melengahkan masa dan waktu dan timing dan ketiga, let's proceed with the theory. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Alright, sebelum aku start dengan my own thought, aku nak share dengan korang teori orang lain dulu yang datangnya dari Eros Up yang diupload di One Piece fan page. So, Eros Up ni dia telah mengaitkan bahawa berkemungkinan the mystery Road Poneglyph yang hilang itu sekarang ni berada di Florian Triangle. Dia mengatakan bahawa Roger merupakan pengguna The Voice of All Things yang paling baik amongst all, sampai dia mampu untuk mendengar suara Poneglyph sendiri. Dan lepas tu pula dia kata Shanks telah meletakkan harapan dia pada Luffy pasal Luffy mengingatkan dia pada Roger. Satu, kita boleh tengok masa Luffy reveal dreams dia kepada Ace dan Sabo, yang mana sangat sama seperti momen Roger reveal dreams dia kepada Oden dan Whitebeard. Dan telah dikonfirmkan oleh Yamato bahawa apa yang Luffy cakap kepada Sabo dan Ace adalah sama seperti apa yang Roger cakap kepada Oden dan Whitebeard. Dan Shanks juga ada cakap relic yang Luffy cakap benda yang sama dengan apa yang Roger cakap. So dia beranggapan bahawa berkemungkinan Luffy ni akan menjadi penerus kepada kekuatan, keupayaan, kemampuan, kebijakan, ke-easygoingan seperti mana Roger. So sebab tu dia percaya mungkin satu hari nanti Luffy juga mampu untuk menggunakan kemampuan The Voice of All Things seperti Roger, dan berkemungkinan untuk mendapatkan Road Poneglyph Fishman. Aku panggil Road Poneglyph Fishman lah pasal sebelum ni dia duduk dekat sana kan. Seseorang tu perlu menggunakan kuasa The Voice of All Things. So that's why Eros Up ni kata yang possibly Fishman Poneglyph tu ada dekat Florian Triangle, dan Poneglyph tu dijaga dengan rapi oleh makhluk besar kat sana tu. So after what we saw, Luffy sampai sakit telinga dia dengar suara Zunisha. So possibly lepas ni masa nak dapatkan Poneglyph Fishman kat Florian Triangle tu, Luffy dah tak ada masalah dah nak communicate dengan makhluk gegasi kat situ, dan dia boleh dapat tahu lokasi Poneglyph tu dengan kemampuan The Voice of All Things. Okay, that is what Eros Up punya perbahasan lah, although dia tak ada pembuktian yang kuat. But pada aku teori dia cukup-cukup amazing and I respect very much. Cuma pandangan aku slightly different dengan pandangan dia, dan aku kurang setuju sikit dengan pendapat dia. First, pada aku tak rasa by any chance Roger nak sorokkan apa-apa, apatah lagi Road Poneglyph
poneglyph yang menjadi kompas untuk Cloughtail. Instead, dia lagi suka kalau lagi ramai orang nak menjejaki Cloughtail, so that semua orang boleh tahu rahsia-rahsia yang berada dalam dunia One Piece ni. Dan dia sendiri yang menggalakkan orang ramai untuk mencari harta karun tu. Sampaikan mereka-mereka yang berprofesion sebagai penculik, penyamun, perogol, pencopet, mafia, bandits, semua tukar pekerjaan. Mulai sekarang, akulah Lanun. Lebih kurang macam itulah. Jadi pada aku kurang yakin kalau Roger nak sorokkan road poneglyph tu. Kedua pula, pada aku, Roger tak ada masa nak buat semua tu. I mean, dia dah tak ada banyak masa. Dan kita sendiri pun boleh tengok kan, masa dia dah jumpa semua road poneglyph, bila kru dia tanya je bila nak pergi, terus dia cakap sekarang juga. Sebab kita tahu jangka hayat dia dah tak lama dah. Dan pada akulah, lepas dia sampai Cloughtail tu, memang dia nak sangat jayakan misi 20 tahun tu. Lepas dia tahu yang kedatangan diorang ke Cloughtail terlalu awal, memang dia nak sangat jayakan plan untuk menggalakkan orang lain ke Cloughtail, dan even busy merancang supaya waris dia juga participate dalam race to the Cloughtail. Kan dia ada cakap kat Relic yang anak dia akan sampai Cloughtail lepas ni. Lepas tu Relic tanyalah, macam mana kau nak dapat anak? Roger cakap, aku buatlah anak. Dan walaupun bunyi macam gurau-gurau, tapi dia memang bersungguh sampai lahir lah podcast di Ace tu. So pada aku, Roger memang into the plan sangat-sangat untuk drive generasi-generasi muda untuk Cloughtail. Selain tu, kita boleh tengok yang terlalu Roger ni nak cepat sampai dia tak dapat nak tolong Oden kat Wano masa diorang hantar Toki sebelum ni. Yelah, ni pada akulah kalau lah Roger tak ada penyakit nak mati tu, pada aku mungkin dia akan tolong Oden. Okey Oden, kau cakap ni hal peribadi kan? Lantak lah, aku nak belasah juga si Kaido tu. Berani dia buat onar kat negara member aku Korang faham lah Roger ni macam mana kan. Perangai dia tu macam Luffy. Tapi itulah, disebabkan penyakit tu membuatkan dia terburu-buru sikit untuk meneroka The Last Island. So that's why aku kurang bersetuju sikit dengan pernyataan Roger lah, orang yang menyorokkan The Fishman Poneglyph. So siapa menurut aku? Siapa nak come first? Menyesal pula hari tu beli selai je. Kalau grab combo lebih jimat dan berbaloi. Kali ni RR Store buat promosi combo super jimat dengan pelbagai desain menarik. Terdapat 300 lebih desain One Piece, Naruto, Dragon Ball, Gundam, Black Timber. Tak perlu lagi pergi butik sebab semua item yang korang nak dah ada dekat RR Store. 100% original dan legit under license. Saiz dia bermula daripada S sampailah XL. Print berkualiti, dijamin selesa dan tak panas. Free stiker, postage setiap hari. So gang, jangan tunggu stok licin baru nak place order. Kena cepat, kena ligat, kena cargas. Only in RR Store. Link provided in the description. Cypher Gaming Facebook page memerlukan bantuan kita untuk melonjakkan page Facebooknya supaya memiliki lebih ramai audiens. Cypher Gaming currently baru ada 2.7k followers dan 1200 likes. So konten-konten yang dihasilkan adalah gaming, dan game yang dorang main kebiasaannya adalah Mobile Legend, PUBG, game-game yang scary dan banyak lagi. Dorang juga ada menyediakan giveaway untuk followers dorang tau. So korang bukan sahaja dapat berhibur dengan konten-konten dorang, korang juga berpeluang untuk memenangi hadiah. So jom gang, kita sama-sama bantu dengan follow FB game streaming Cypher Gaming so that dorang mampu bersaing dan setanding dengan streamer yang ada di seluruh dunia. Orang yang paling aku rasa adalah Edward Newgate. Whitebeard lah orang yang bertanggungjawab untuk menyembunyikan The Fishman Poneglyph. So sebagaimana yang kita tahu, Whitebeard dengan King Neptune dulu berkawan baik. King Neptune banyak menolong Whitebeard masa dia muda-muda dulu, dan diorang juga pernah bertukar-tukar cawan sake, tanda persahabatan. Dan dulu beberapa tahun lepas The Great Pirate Era, Whitebeard telah turun padang. Dia telah ke Fishman Island bagi membebaskan negara ikan manusia tu daripada cengkaman dan gangguan lanun yang datang dan tumbuh seperti cendawan. So Whitebeard telah datang dan mengisytiharkan Fishman Island sekarang adalah kawasan dia. So sejak dari hari itu, pulau tersebut telah aman dan tak ada lagi lanun yang berani buat onar kat pulau tersebut. So mungkinlah lepas Whitebeard dah selamatkan pulau Fishman tu, Whitebeard berborak-borak dengan King Neptune sambil minum. King Neptune cakap, terima kasihlah Abang Misai datang tolong kita orang. Aku pun tak tahu lah nak buat apa.
Lepas Roger dah tak ada, makin ramai pula Lanun datang sini. Sebut pasal Roger, dulu pun dia pernah datang sini juga dengan kru dia. Lepas tu dengan ada seorang samurai dengan dia. Diorang datang ambil salinan road poneglyph tu. Lepas tu diorang pergi tempat lain pula. Kalau nak tahu, Roger cakap road poneglyph tu boleh menyampaikan dia ke Pulau Misteri. So possibly pada aku, that's why lah Whitebeard sembunyikan Fishman poneglyph tu. Yang pasal Neptune borak dengan Whitebeard tu, aku tak sure lah bunyi dia macam tu ke apa kan. Tapi aku beranggapan Whitebeard yang menyembunyikan Fishman poneglyph disebabkan macam ni. Sebagaimana yang kita tahu, Whitebeard, Roger dan Shiki ni dulu sebelum The Great Pirate Age dan selepas God Valley Incident, mereka lah penguasa lautan macam Yonko lah. So lepas The Great Pirate Age, macam yang aku cakap tadi, Roger suka orang keluar jadi Lanun dan cari One Piece, siap bagi galakkan lagi. Berbeza pula dengan Whitebeard dengan Shiki. Diorang ni sangat-sangat menyampah. Kita boleh tengok Shiki sampai keluar balik lah dari Impel Down semata-mata nak ajar si Lanun-Lanun hingusan ni erti menjadi Lanun sebenar. Whitebeard pun tak suka juga dengan The Great Pirate Age, tapi tak adalah benci terus macam Shiki. Dia kira tengah-tengah lah antara Roger dengan Shiki. Roger suka, Shiki ni dia tak suka, menyampah terus. Dia macam tengah-tengah. So lepas kematian Roger, dia simpan satu road poneglyph pasal dia tahu tak akan ada siapa pun, tak akan ada mana-mana Lanun pun yang akan dapat sampai Laugh-Tale tanpa melengkapkan keempat-empat road poneglyph. So kat situ dia bolehlah tengok dulu Lanun-Lanun baru nak up ni macam mana. Ada potensi ke, tak ada potensi ke. Kalau dia nampak okey, baru dia bagi. Lebih kurang macam tu lah. So basically, siapa-siapa nak pergi ke Laugh-Tale kena hadap dia dulu. Respect lah sikit orang lama, jangan main langgar bodoh gitu je. Dan lepas tu pula, pada aku, bagi Whitebeard ni, One Piece adalah sesuatu yang memiliki nilai sentimental. Memandangkan Roger kawan dia, rival dia yang terkuat. So in honoring that guy, janganlah bagi Lanun-Lanun yang tak ada akhlak ni jumpa harta tu. Bagilah yang senonoh sikit. Ibaratnya macam Roger buka jalan, Whitebeard yang tolong interview. Lebih kurang gitulah. Dan of course for sure dia tak nak harta karun atau knowledge yang ada kat sana jatuh pada orang jahat. Jadi persoalannya, di manakah terletaknya harta Ismet? Harta Ismet di luar negeri. Di manakah terletaknya the missing poneglyph itu? Okay, first of all, aku tak rasa ada dekat Sphinx Island. Why? Sebab first tu adalah negeri kelahiran dia. Dia dah menyaksikan dah pun betapa susah payahnya, struggle-nya negara itu apabila tak ada duit untuk bayar the heavenly tribute kepada world government. Negara tu terdedah dengan samseng-samseng, penyamun dan Lanun. So Whitebeard sendiri telah keluar dari situ untuk support financial kat negara tu sampailah dia mati, supaya negara tu terus kekal harmoni dan tanpa sebarang gangguan. So sebab itulah aku tak rasa Whitebeard akan sorok kat situ pasal road poneglyph tu memang barang panas kot. Takkan dia nak simpan sesuatu yang mungkin mencetuskan kacau bilau, bahkan kekecohan yang mengakibatkan pulau kesayangan dia itu musnah. Baiklah, as we know, pulau tu mungkin juga suatu hari nanti akan kecoh pasal yelah si bodoh Weevil tu. That's why lah Marco ada kat situ sebelum dia datang ke Wano sebelum ni kan. Cuma for me, it just don't make any sense kalau Whitebeard nak simpan road poneglyph dekat Sphinx. Jadi pada aku personally, jawapan untuk soalan di manakah terletaknya the missing road poneglyph, jawapan aku adalah terletak di Pulau Beehive, iaitu sarang Yonko terkeji Marshall D. Tate. Sebab apa? Pada pandangan aku, Whitebeard telah menyorok that missing poneglyph di sesuatu tempat. Dan setelah mengkhianati Whitebeard dan mendapatkan gura-gura Nomi, Blackbeard juga telah mendapatkan sebahagian besar dari pulau wilayah Whitebeard. Dan possibly Blackbeard juga turut mendapatkan the missing road poneglyph, mungkin sebelum atau selepas the payback war dengan the remnant of Whitebeard Pirates, dan meletakkannya di pulau dia, di Beehive. Kita tahu Blackbeard ni macam mana, suka nak menunjuk-nunjuk. Masa dia encounter Ace pun, kita boleh tengok betapa arrogantnya dia nak menunjukkan kemampuan Yami-Yami Nomi dia, sampai mengakibatkan kehancuran yang sia-sia masa dia pergi sedut semua rumah kat pulau tu dengan kuasa dia. Lepas tu pula, masa dia baru dapat gura-gura Nomi, kita boleh tengok betapa arrogantnya dia nak menunjuk-nunjuk sampai kru dia sendiri suruh dia stop. Kalau tak, tempat nak berpijak pun tak ada kang. So possibly, lepas berada sekian lamanya dalam
from Whitebait Pirates, dia tahu kat mana Whitebait sorokkan poneglyph tu dan telah ambil poneglyph tu sebab nak nunjukkan kekuatan dan pengaruh dia. So guys, that is my answer. So kalau ada siapa-siapa lagi yang tertanya-tanya, inilah jawapan aku. Okay, so guys, korang boleh drop your comment what your thought on this issue regarding the last ataupun the missing road poneglyph ni. Korang boleh drop your comment dekat ruangan komen kat bawah. Okay, dan di kesempatan ini juga aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang for sending the condolence to me and Sisfa for losing her mum, dan semoga arwah ditempatkan di kalangan mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah.